Bismillahirrahmanirrahim. Boleh start? Dulu. Okey. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam, selamat petang. Macam mana hari ni? Sihat tak? Alhamdulillah sihat je. Dah makan ke belum? Baru lepas makan. Mak masak ke awak masak sendiri? Mak masak saya tolong sikit-sikit. Okey, tak apalah. At least ada juga kan tolong mak masak. Okey. Baiklah, macam mana yang kita tahu hari ni, kita akan menjalankan satu sesi kaunseling individu. Jadi sebelum kita melanjutkan sesi ni, saya ingin memperkenalkan diri saya, iaitu nama saya Nur Syazana binti Muhammad Zuri. Kamu boleh panggil saya Zana. Okey. Jadi saya pun nak berkenalan lah dengan awak juga. Boleh tak awak ceritakan sedikit tentang latar belakang awak? Okay. Okey, nama saya Nur Khairunisha. Boleh panggil saya Nisha. Saya pelajar UUM. Saya asal dari Alustar Kedah dan anak kedua daripada 4 adik-beradik. Okey. Kiranya Nisha ni sedang melanjutkan pelajaran lah di UUM dalam kos kaunseling. Okey, sebelum saya lupa, Nisha boleh panggil saya Zana. And satu lagi saya nak tanya, lain macam mana sekarang? Okey ke tak? Sebab kita kan tengah buat test online. Semuanya okey ke? Lain setakat sekarang okey je. Tak ada masalah. Okey, baiklah. Okey, macam Nisha kata tadi, Nisha merupakan anak yang keberapa ya? Daripada 4 adik, ketiga? Kedua. Kedua, okey, sorry. Okay, baiklah, macam hari ni, saya nak tanyalah Nisha. Nisha ada tak pengalaman join mana-mana sesi kaunseling individu ke, kaunseling kelompok ke? Saya pernah join sesi individu dekat 2 kali macam tu. Lepas tu kedua-duanya kaunselor berdaftar. Lepas tu belum pernah sekali. Okey, kiranya Nisha ni dah ada pengalaman lah masuk dalam sesi kaunseling ni. Kiranya dah tahulah, mungkin dah tahulah sedikit flow macam mana sesi kaunseling ni dijalankan. Betul tak? Okey. Jadi saya nak tanya sedikit pendapat Nisha. Apa yang Nisha rasakan dengan kaunseling tu? Apa pendapat saya berkenaan kaunseling ni? Ya, betul. Pendapat saya kaunseling ni maksud kaunseling tu ke ataupun pendapat peribadi saya tentang Pendapat Nisha tentang kaunseling, basic kaunseling tu. pendapat saya tentang kaunseling ni dia macam membantu saya sebagai seorang klien untuk menjadi lebih terbuka lah minda daripada masalah yang mungkin saya tak sedar. Okey. Apa yang Nisha katakan tu betul. Macam Nisha cakap tadi, kaunseling tu membantu Nisha untuk membuka minda, di mana dalam sesi kaunseling tu artinya adalah cilik akal bagi klien. Jadi saya nak tambah sedikit tentang apa tu kaunseling. Kaunseling tu juga adalah satu hubungan tripartit antara Nisha sebagai klien dan saya sebagai kaunselor, dan dalam kaunseling juga segala tindakan, segala risiko adalah tanggungjawab saya sendiri, iaitu Nisha, dan saya hanyalah sebagai pembimbing sahaja. Setakat ni ada apa-apa soalan tak yang nak ditanyakan? Setakat sekarang faham. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi dalam sesi kita kali ni, kita berpegang kepada satu etika, iaitu etika kerahsiaan, di mana Nisha bebas berkongsi apa sahaja yang ingin dikongsikan dengan saya. Maksudnya Nisha cerita je lah apa-apa isu pun, dan cerita ni hanya kita berdua sahaja yang tahu, dan saya tidak akan membawa keluar isu-isu yang Nisha kongsikan dengan saya, melainkan Nisha cuba untuk mencederakan diri sendiri, atau Nisha cuba untuk mencederakan orang lain, ataupun isu Nisha ni adalah
berkaitan dengan perintah mahkamah. Jadi etika kerajaan itu terbatal kerana terpaksa dibawa ke pihak yang berwajib. Okey. Jadi dalam kes ini juga kita akan lakukan dalam masa 45 minit ke 60 minit. Okay. Dan sesi ini juga akan dijalankan sebanyak 5 ke 6 sesi bergantung pada isu yang Nisha bawa lah. Okay. Setakat ni ada tak apa-apa lagi soalan atau tak faham ke? Faham setakat sekarang. Okay. Okay, baiklah. Okay, jadi hari ni Nisha nak kongsi isu apa dengan saya? Isu yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah isu berkenaan dengan masalah kesukaran untuk fokus dalam kelas. Sebab sekarang kan tengah online learning. Sorry, boleh ulang balik? Isu apa? Okey, Isu masalah Isu online learning tentang apa tu? isu masalah sukar untuk fokus dalam kelas. Okey. Teruskan? Lepas tu sebab online, sebab sekarang kan semua tengah online learning pun semua tu, jadinya banyak guna laptop dan juga telefon. Jadi masalah tu lah, masalah tak fokus dalam kelas. Okey. Kiranya isu Nisha pada hari ni adalah berkenaan dengan belajar online lah. Di mana Nisha ada isu kurang fokus. Kurang fokus dalam kelas. Macam tu ke? Betul. Okey. Jadi apa yang Nisha buat untuk maafkan saya, apa yang menyebabkan Nisha tak boleh fokus dalam kelas tu? Boleh saya tahu tak? Apa yang saya apa yang saya rasa boleh dengar kan sekarang? Boleh dengar tak Lani? Agak lambat sikit. Nisha dengar suara saya tak? Dengar. Okey Lani. Saya ulang balik saya ulang balik soalan saya. Macam tadi Nisha kata okey. Dengar tak? Okey. Tak jelas. Tak jelas. Dengar tak? Lani dengar. Okey. Saya ulang kembali. Macam Nisha katakan tadi, Nisha kata ada isu fokus dalam menjalani kelas-kelas online sepanjang pandemik ni. Jadi apa yang berlaku sepanjang kelas tu yang menyebabkan Nisha rasa buatkan Nisha tak fokus? Ada halangan macam tu. Okey. Antara halangan yang menjadi halangan lah kan. Satu adalah sebab saya kongsi bilik dengan adik saya. Lepas tu meja study tu dalam bilik. Bila kongsi dengan dua orang kita jadi macam tak begitu privacy lah. Lepas tu satu lagi mak saya dia mengasuh. Serabut. Dia serabut. Lepas tu yang kedua mak saya dia mengasuh, jadi kadang-kadang tu macam gangguan lah, macam bunyi baby nangis macam tu. Macam tu. Lepas tu yang ketiga yang membuatkan saya rasa tak fokus ni macam masalah saya suka mengantuk. Okey. Itu juga. Okey.
Seperti saya faham kat sini, Nisha ada 3 halangan yang menyebabkan Nisha rasa Nisha tak boleh fokus dalam kelas. Iaitu yang pertama, disebabkan berkongsi bilik dengan adik. Yang kedua disebabkan anak pengasuh yang mak jaga. And yang ketiga disebabkan Nisha selalu mengantuk dalam kelas. Mungkin saya nak tanya juga, apa yang menyebabkan Nisha boleh ngantuk dalam kelas tu? Yang saya boleh mengantuk dalam kelas tu sebab saya selalu tidur lewat lah. Dan sebab saya lebih selesa buat assignment waktu pagi. Lepas 12 pagi tu saya selesa buat waktu-waktu macam tu. Okay. Kiranya yang menyebabkan Nisha mengantuk ni sebab tidur lewat lah. Agak-agak tidur lewat tu dalam pukul berapa? Lepas subuh ke? Kalau cuti lepas subuh baru tidur. Kalau masa kelas dalam 5 macam tu. 4 ke 5 macam tu lah. 4 ke 5 pagi baru tidur macam tu. Okay. Agak lama jugalah disebabkan untuk menyiapkan assignment kan. Okay, tak apa. Jadi macam yang isu Nisha bawakan hari ni adalah untuk mengatasi isu mengatasi masalah fokus dalam kelas. Adakah Nisha setuju dengan sesi kita kali ni? Jadi kita bolehkan jadi boleh jadikan itu sebagai matlamat sesi, iaitu matlamat sesi kita pada kali ini adalah bagaimana untuk membantu Nisha mengendali masalah isu dalam tidak fokus dalam kelas ni. Okay. Setuju Setuju. Okey, baiklah. Jadi Nisha dah bagi tahu saya beberapa halangan yang menyebabkan Nisha tak dapat fokus dalam kelas. Jadi ada tak alternatif atau langkah-langkah yang Nisha cuba buat untuk bantu isu Nisha ni? Macam apa yang saya dah buat, kadang-kadang saya keluar dari bilik lah, cari tempat yang lebih selesa dekat ruang tamu gitu. Sebab kan kongsi bilik. Lepas tu yang kedua saya banyak macam guna telefon bimbit daripada laptop. Sebab macam kalau macam mak saya panggil pun jadi senang lah macam tu. Lepas tu yang saya buat. Lepas tu kadang-kadang dan yang lain adalah saya tengok balik recording dekat portal universiti saya macam tu. Okey. Jadi Nisha pun dah bagi tahu saya beberapa alternatif tadi yang di mana salah satunya adalah mendengar balik recording daripada lecture yang lecture dah upload dekat portal pembelajaran. Okay, jadi lagi satu tadi saya dengar Nisha cuba keluar untuk keluar daripada bilik yang dikongsi dengan adik tadi. Jadi semasa jika Nisha keluar daripada bilik tu, ada sebarang gangguan tak? Maksudnya takut tiba-tiba terdengar jiran sebelah ketuk-ketuk dinding ke, ada tak gangguan? Maksudnya bila keluar daripada bilik tu? Ada juga macam sebab sebelah jiran ni dia macam dia macam ada koleksi motor kuasa tinggi tau. Okay. Tapi kadang-kadang tapi kadang-kadang je lah. Dia adalah juga ganggu. Okay. Kadang-kadang sekiranya ada jugalah berlaku kan. It's okay. Bagi saya satu langkah yang bagus untuk Nisha sebab Nisha ada alternatif sendiri bagaimana untuk mengatasi isu tersebut. Mungkin tidak berkesan sedikit. Jadi antara 3 langkah tu,
mana yang Nisha rasa paling berkesan? Yang paling berkesan tu tengok balik recording tu lah, sebab lebih, orang kata apa, lebih jelas, lebih faham. Lepas tu kita boleh access benda tu pada bila-bila masa. Okay. Bagi Nisha, dengan tengok recording tu balik boleh faham. Okay, itu tak apa. Ada lagi tak yang Nisha cuba buat sebagai untuk atasi isu Nisha ni? Selain Kalau daripada 3 langkah tadi. lepas tu ada juga saya buat. Kadang-kadang macam lepas kelas, saya akan macam check balik kawan saya tau. Macam saya akan check balik, macam contohlah, saya kata kat dia, saya ada seorang kawan ni, saya lepas kelas kan, saya akan check macam tadi ada lecturer cakap penting tak? Yang perlu aku tahu kan, sebab takut terlepas. Sebab kan tak fokus sangat. Jadi takut terlepas, akan refer balik kawan macam tu. Okay. Nisha telah minta tolong kawan Nisha lah untuk remind balik Nisha apa yang berlaku dalam kelas tadi. Jadi dengan pertolongan kawan tu, kawan beri kerjasama yang baik tak bagi Nisha? Sangat memberi kerjasama yang baik. Memang boleh harap lah orang kata. Okay, baiklah. Jadi sebenarnya Nisha dah tahu Nisha nak kena buat apa. Cuma mungkin Nisha kena buat langkah ni banyak kali lah. Okay, macam Nisha kata tadi, antara langkah yang the best bagi Nisha adalah dengan tengok recording balik. Okay, macam Nisha cakap tadi kan, Nisha selalu tidur lewat untuk siapkan assignment. Mungkin dalam masa yang sama, Nisha boleh download video-video yang telah lecture Nisha upload. Jadi mungkin ni akan savekan data yang Nisha guna. Cuma masa nak download tu mungkin mengambil masa yang lama lah. Tapi setelah download kan kita boleh tengok banyak kali kan. Okay, jadi Nisha boleh cuba cara tu banyak kali, and kemungkinan dia akan mengatasi sedikit masalah isu Nisha ni. Okay. Based on pengalaman saya sendiri, mungkin Nisha boleh ambil iktibarnya daripada pengalaman saya, di mana saya selalu meletakkan asam yang masam tu dekat dan dekat sebelah laptop saya, and air mineral, tak kisahlah berapa botol pun. Jadi bagi saya cara tu agak membantu saya lah. Kalau kita rasa masam kan, kita sedar kan. Kiranya macam kalau kita ngantuk kan, itu kan menyebabkan isu fokus pun boleh berlaku. Okay, jadi mungkin Nisha boleh ambil sedikit iktibar lah daripada pengalaman saya. Bagus Nisha, sebab Nisha ada buat alternatif sendiri macam untuk mengatasi isu ni. Cumanya macam awal tadi Nisha kata Nisha tak terbuka sangat minda tu. Setakat ni Nisha rasa boleh tak untuk baiki lagi, mengatasi lagi isu yang Nisha hadapi sekarang ni? Saya rasa boleh, cumanya masalah tidur tu sikit lah, sebab pattern tidur ni payah sikit kan nak ubah. Lepas tu saya pula jenis macam lebih selesa buat assignment masa pagi-pagi. Macam tak boleh buat waktu siang macam tu. Lebih suka buat waktu malam. Tak apalah. Mungkin kiranya mungkin Nisha buat malam, daripada malam ke pagi tu mungkin sedang dapat idea lah. Tapi kalau boleh cuba kurangkan sedikit, sebab kita kan kena tidur dalam jangka waktu yang mencukupi sebab tak nak badan kita terlalu hektik. Mungkin Nisha boleh cuba ubah pola tidur dengan mungkin boleh buat assignment tu lebih awal sikit. Maksudnya awal daripada due date.
due date Oh. yang sebelum submit tu. Kita cubalah, kita cuba untuk try buat assignment tu sebab saya pun faham waktu-waktu YDS ni memang assignment terlalu banyak, tapi kita try yang the best lah untuk diri Nisha sendiri. Jadi agak-agak Nisha rasa tercapai tak matlamat sisi yang kali ni? Tercapai. Tercapai. Okay, Alhamdulillah. Jadi selain daripada isu fokus dalam kelas ni, Nisha ada tak isu lain nak kongsikan dengan saya? Isu lain selain isu ni yang agak mengganggu adalah isu berkenaan dengan pengurusan masa. Maksudnya saya macam tak tahu nak rasa macam saya rasa macam saya tak reti nak urus masa saya tu sebabkan macam sebab assignment banyak apa semua banyak. Jadi tak tahu nak bahagi masa macam mana. Satu lagi tambahan pula kita duduk dekat rumah. Lagi rasa macam tak cukup masa lah macam tu. Okey, baiklah. Isu yang kedua ni Nisha bagi tahu saya Nisha ada isu pengurusan masa di mana bagi Nisha macam 24 jam tu tak cukup untuk Nisha disebabkan terlalu banyak assignment yang Nisha kena buat. Jadi sebelum tu saya nak tanya, pada semester ni berapa subjek yang Nisha ambil? Tujuh termasuk aktiviti co-curriculum dekat UUM. Okey, tujuh subjek lah termasuk curriculum. Okay, jadi apa yang buatkan Nisha rasa Nisha tak cukup sangat masa ni? Ada ke benda-benda yang menyebabkan Nisha rasa macam tu? Saya rasa selain tak cukup. Daripada apa? Teruskan. Saya rasa tak cukup masa tu sebab salah satunya biasalah suka buat kerja last minute sebab masa tu lah idea lagi banyak. Yes. Bukan tak try buat waktu awal-awal ni tapi kan dia macam sebenarnya kalau kita tahu due date tu lagi due dekat, kita jadi macam kalut tau. Kalut lepas tu orang kata lagi bermotivasi lah nak buat kan. Tapi bila awal-awal ni jadi macam okey tak apalah lambat lagi. Lepas tu bila jadi macam tu dia berkumpul lah jadi banyak macam tu. Tu salah satulah saya rasa macam sebab Okey. last minute. Okey, baiklah. Apa yang saya faham daripada Nisha cakap tadi, Nisha ni suka buat last minute, kerja last minute. Mana bagi Nisha, kerja last minute ni boleh mendatangkan motivasi. Tetapi benda tu tak Ada selalu keburukan. berlaku disebabkan kerja tu masih bertambah. Tertunggak lah, macam banyak sangat assignment tertunggak. Okay, jadi Nisha pernah try tak buat subjek, maksudnya assignment, apa pun assignment awal seminggu ke, awal 2 minggu ke, daripada due date yang sebenar untuk hantar tu? 2 minggu tak pernah tapi rasanya dalam 5 hari sebelum tu adalah awal macam tu. Pernah juga tapi jarang sekali lah tapi banyak bila last minute tu banyak lagi daripada buat awal macam tu. Okay. Macam Nisha pun cakap yang Nisha ni suka buat kerja last minute. Jadi dalam masa kerja last minute tu, berapa assignment yang nak kena hantar? Adakah
assignment Nisha tu tarikhnya sama. Ada kan macam 7 subjek dia ambil. Mungkin ada dalam 7 subjek tu ada yang kena submit tarikh yang sama. And Nisha tu suka buat kerja last minute. Pernah berlaku tak benda tu? Pernah sangat. Selalu pernah dalam 3 subjek nak waktu yang sama. Lepas tu jadi macam kalut lah sikit macam tu. Jadi macam tak tahu nak urus masa tu macam mana. Tapi itulah suka buat kerja last minute. Tak tahulah kenapa macam Okay. tak ada nak ubah. Kiranya isu yang kedua ni Nisha mau nak macam mana nak tahulah cara untuk ubah pengurusan masa Nisha dalam waktu ODL ni. Betul. Okay. Jadi saya nak tanya lagi. Dalam waktu maksudnya daripada waktu pagi startnya kelas sampai ke waktu habisnya kelas, ada gap tak? Gap antara subjek-subjek tu nak ke subjek yang lain? Kalau ikut jadual saya SEM ni agak orang kata berat sebelah. Sebab macam dekat UUM Ahad Rabu jadual yang sama, Isnin Khamis jadual yang sama kan. Jadi Ahad Rabu saya tu 4 kelas. 4 kelas lepas tu memang gap dia sikit-sikit lah. Kalau hari Isnin dengan Khamis yang tu dah gap banyak. Yang tu start dari 8.30 sampai 8.30. Lepas tu ada gap. Start pula kelas 4 sampai 5.30. Cuma Ahad Rabu tu lah yang crowded sikit. Okey, baiklah. Jadi dia apa yang saya faham juga, Ahad Rabu kelas Nisha tu selalu pack, selalu padat. Sampaikan mungkin tak ada waktu untuk tengok balik pun assignment yang Nisha ada daripada lecture lain. And Isnin Khamis tu ada banyak waktu gap lah. Okay, jadi mungkin waktu Ahad Rabu tu Nisha jangan langsung buka assignment waktu tu, sebab yelah kita pun sendiri kena perlukan rehat, kena solat, kita nak mandi je kan. So, jadi hari Senin Khamis tu Nisha boleh buka satu assignment waktu gap, tulis sikit kan, macam pepatah Melayu kata sikit lama-lama jadi bukit. Okay, cuba apply benda tu. Okay, jadi waktu malam pula mungkin itu waktu malam mungkin waktu Nisha untuk rehat, untuk sambut assignment sikit, itu okay. Kiranya pengurusan masa Nisha ni yang saya nampak mungkin Nisha rasa pengurusan masa Nisha terganggu disebabkan terlalu banyak assignment yang menyebabkan Nisha rasa tak tahu boleh siap ke tak dalam waktu yang tertentu ni. Adakah macam tu? Betul. Okay. Jadi apa yang Nisha buat untuk diri Nisha sendiri yang menampakkan pengurusan masa Nisha ni berjalan lancar je seharian? Apa yang Nisha buat? Apa yang saya cuba, ada yang saya cubalah kan. Saya try macam buat jadual, macam satu jadual tu macam saya try buat macam letak dulu, saya akan list dululah assignment mana yang paling dekat due date dia. Lepas tu target macam aku kena habiskan yang ni. Macam tu. Lepas tu saya juga macam buat masa lah, macam contohnya satu hari tu contohlah Ahad, lepas tu contoh 8 pagi buat assignment ni, lepas tu pukul 2 petang pula buat assignment ni, macam tu. Buat penuh lah, buat macam tu. Awal-awal ikutlah, lama-lama dia jadi balik lah, dia tak ikut dah. Okay. Faham.
Tak apa, it's okay. At least Nisha ada cara, di mana dua cara tadi yang saya dengar, Nisha list down kan assignment dalam jadual and list down mana satu yang tarikh yang tercepat, tarikh yang agak lambat sikit yang lambat. Mungkin setengah lecture ada yang bagi tugasan, dia bagi terus semua tugasan and hantar pada satu tarikh yang sama. Okay, kalau dapat lecture macam tu best lah. Tapi cara Nisha buat tu memang bagus sebab saya pernah juga buat macam tu and dia agak berkesan bagi saya untuk siapkan assignment saya. Mungkin untuk atasi isu pengurusan masa Nisha ni, Nisha jangan terlalu suka buat kerja last minute. Jadi bila terlalu suka buat kerja last minute ni, jadi kerjakan ni lah bertindan. Sebab 7 subjek tu banyak sangat. And Nisha pula kan student counselor. Dan ni kan banyak kena buat laporan, transkrip, buat sesi. So jadi takut ia akan lagi mendatangkan masalah lain untuk Nisha. Macam stress tu. Jadi kalau bila kita stress kan kita sedih. Kita sedih sebab kerja tak jalan. Bila kerja tak jalan pun lagilah kita tak sentuh langsung. Okay, mungkin jika macam assignment Nisha terlalu banyak, mungkin Nisha boleh close out dengan Dr. Nisha sendiri untuk minta kebenaran extend 2-3 hari. Saya percaya ada lecturer yang baik hati macam tu. Okay. Ada tak Nisha cuba cara ni, ataupun Nisha mungkin sampaikan cara tu kepada ketua batch ke? Sebab mungkin kawan-kawan ni kan lebih kurang dengan kita je. Diorang pun ada juga berfikiran macam tu, cuma takut tak ada orang support dia orang macam tu. Ada tak? Ada, macam saya pun terfikir macam tu lah, macam nak minta lanjut sikit ke kan. Tapi macam tak berani. Tak pernah, maksudnya ada niat dia tapi tak pernah suarakan macam tu. Okay. Tak apa, it's okay. Lepas ni mungkin boleh cuba sebab kita kalau lagi ramai kawan support, kita akan rasa berani lah. It's okay kalau doktor tu tak kasih pun, at least kita try. Kita try untuk minta tarikh yang extend lagi 2-3 hari lah. Okay, jadi setakat ni Nisha rasa macam mana? Ada tak nampak tak jalan macam mana nak uruskan masa Nisha yang sepanjang 24 jam. Nampaklah sikit. Kira macam sebelum ni macam tak berapa nak nampak sangat. Jadi ni dah macam nampak sikit cara tu yang boleh nak ubah lah macam tu. Okay. Apa yang Nisha nampak tu? Apa cara-cara yang Nisha nampak? Langkah ke yang patut Nisha buat? Macam contohnya, maksudnya saya kena macam ikut balik lah jadual tu kan. Lepas tu cuba untuk elakkan hari kerja last minute tu. Okay, jadi Alhamdulillah lah Nisha dah boleh nampak cara macam mana untuk Nisha perbaiki balik pengurusan masa Nisha ni. Jadi selain daripada isu program kelas, isu pengurusan masa, ada lagi tak isu yang Nisha nak kongsi dengan saya? Setakat ni dua isu tu saja. Setakat dah. Mungkin pada sesi hari ni dua isu tu saja yang Nisha nak kongsikan pada saya. Baiklah, masa pun hampir tamat. Jadi sebelum saya membuat sesi penamatan untuk sesi kali ni, saya nak buat sedikit rumusan lah. Macam awal sesi tadi kita dah saling berkenalan. And Nisha pun dah kongsikan dengan saya tentang isu pengurusan masa Nisha. Isu yang pertama iaitu isu tidak fokus dalam kelas, di mana Nisha ada cakap yang dalam isu tu ada 3 halangan yang menyebabkan Nisha
Nisha rasa isu tu berlaku dalam diri Nisha iaitu isu halangan yang pertama, halangan berkongsi bilik dengan adik. Halangan yang kedua iaitu halangan anak pengasuh. Dan yang ketiga adalah halangan halangan tiga boleh ulang balik? Bunyi bising. Ada bunyi bising. Saya lupa hingga halangan yang itu. Okey, jadi Nisha pun dah dapat sedikit langkah-langkah. Okey, jadi isu yang kedua pun sama, lebih kurang juga tempat isu pembelajaran di mana Nisha rasa Nisha tak dapat uruskan masa dengan baik sebab mungkin salah satu sebabnya adalah assignment yang terlalu banyak. Jadi Nisha pun sendiri suka yang orang kata pun suka buat kerja last minute. Okay, dalam isu ni pun Nisha dah dapat sedikit langkah atau cara yang boleh Nisha lakukan macam mana nak uruskan masa dengan baik. Jadi saya nak ingatkan Nisha kembali tentang etika kerahsiaan yang kita pegang tadi, di mana cerita ni kita berdua saja yang tahu dan tidak akan dibawa keluar ke mana-mana. Jadi cerita ni selamat. Okay, jangan risau, cerita ni tak akan orang lain yang tahu. Jadi mungkin isu yang sesi yang akan datang, Nisha boleh ceritakanlah tentang perkembangan-perkembangan yang Nisha lakukan tentang dua isu yang Nisha kongsikan pada hari ini. Jadi jika ada isu baru pun Nisha boleh kongsikan dengan saya pada isu sesi yang akan datang. Okay, jadi setakat ni ada tak persoalan atau pertanyaan nak tanya dengan saya? Tak ada. Setakat sekarang semua. Jadi saya tamatkanlah sesi kita pada hari ini. Jadi kita jumpa next sesi. Okay, boleh? Boleh? Okay. Assalamualaikum Nisha. Stay safe. Terima kasih. Sama-sama.